Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Family Agrotani. Pada hari ini, saya menggantikan ayah saya, Cikgu Sairi, sebab ayah saya ada kerja sedikit yang perlu dibuat. Okey, jadi perkongsian kita pada kali ini berkaitan dengan pokok bidara. Kepada peminat-peminat pokok bidara ataupun sesiapa sahaja yang nak tahu info mengenai pokok bidara, tonton video ini sehingga selesai. Jadi kita akan kongsi kenapa pokok bidara cepat mati, kan? Tapi insyaAllah kita punya alhamdulillah tahan. Jadi mari kita terus berkongsi ilmu mengenai pokok bidara. Okey, baik. Ini adalah pokok bidara kami ya. Okey. Pokok bidara kami yang ditanam di pasu besar sahaja ya, jenis plastik. Okey, pasu besar jenis plastik. Kemudian kita menggunakan medium tanah campur. Dan bidara yang daun dia lebar-lebar macam ni. Kemudian dia punya ranting ataupun dahan dia tak berduri. Itu adalah bidara betina yang mengeluarkan buah. Okey, dia berputik. Bila berputik nanti dia akan jadi buah. Okey, ini adalah bidara betina. Tinggi ya. Bidara ni dia ada jantan juga. Sebab dia biasanya akan datang sepasang kalau dibiarkan secara kahwin ataupun cantuman. Okey. Yang jantan yang ini, dia punya daun agak kecil. Okey. Dan berduri ya, kalau kita tengok tu berduri. Okey, berduri. Dia dalam satu pokok yang sama. Okey. Dalam satu pokok yang sama. Okey, di sini kurang jelas ya, nanti saya akan tunjukkan di anak pokok. Okey. Ini adalah batang untuk bidara betina. Dia tidak berduri. Manakala yang sebelahnya ni yang berduri, yang belakang tu. Okey, yang ini berduri. Okey. Yang berduri itu adalah yang jantan ya. Ini adalah beberapa pokok bidara yang masih berada di dalam polybag. Jadi semuanya hampir sama Memang semuanya sama, cuma beza pada saiz sahaja. Dan ini memang sepasang. Ni ada betina dan juga ada jantan. Okey, kepada rakan-rakan yang mencari pokok bidara di mana-mana tempat, boleh tanya dulu kepada penjual. Ini daripada biji benih ataupun cantuman. Macam kami punya daripada cantuman lah kahwin. Jadi dia cepat biar cepat berputik, dia cepat membesar. Dan ada yang dah berbuah. Okey, cantuman. Cantuman ni dia ada jantan dan betina. Okey, kita tengok lebih dekat. Okey, ni yang ini adalah betina. Daun dia lebar-lebar. Manakala yang ini adalah jantan. Daun kecil dan berduri. Biasa orang kata yang buat ubat yang jantan ni, yang berduri. Okey, kita tengok lebih dekat. Dia di sini kurang jelas sebab dah agak lebat. Jadi kita cari yang ni yang sebelahnya ni. Okey. Okey. Kalau rakan-rakan perhatikan, kalau anda semua perhatikan, tengok ya. Yang ini jantan sebab dia berduri dan kecil daunnya. Ni pun sama. Tengok ya. Dia tumbuh di bawah balutan hijau ni. Okey, dia tumbuh di bawah balutan hijau ni. Yang tumbuh di bawah balutan hijau ni adalah jantan ya. Ni batang asal pokok bidara jantan. Jadi dia cantumkan, dikahwinkan dengan yang ini. Ni betina. Nampak ni, tak berduri. Kemudian dia mengeluarkan daun yang lebar. Dan seterusnya berputik. Okey. Ini bidara betina. Okey. Jadi di sinilah dicantumkan. Jadi kepada rakan-rakan yang membeli pokok bidara di luar sana, pastikan dahulu sama ada dia ada balutan ni ataupun tidak. Kalau ada balutan ni, bila balik rumah, rakan-rakan perlu buka dulu balutan ni sebelum ditanam ataupun dipindahkan ke tanah ataupun ke pasu. Kena buka. Kalau tak, nanti dia akan mencerut. Bila mencerut, pokok akan mudah mati. Kadang balutan tu dia tak ada dekat sini, dia ada dekat dalam tanah. Jadi rakan-rakan perlu korek lah. Perlu korek, tengok ada tak balutan ni. Kalau ada, memang kena buka sebelum dipindahkan ke tanah ataupun ke pasu. Okey, baik. Seterusnya kita berpindah pula kepada medium ya. Medium yang sesuai. Sebab pokok bidara ni memerlukan saliran air yang baik ya. Untuk dia tumbuh dengan baik dan cantik lah. Okey.
Di mana medium yang kita gunakan adalah tanah campuran yang biasa kita bancuh ataupun yang kita ayak. Kita ada kongsi di video-video sebelum ni mengenai cara bancuh tanah. Dan di mana kita menggunakan nisbah campuran 3-2-1 ya. Di mana 3 bahagian tanah topsoil, 2 bahagian sabut kelapa dan 1 bahagian sekam padi bakar. Kita gaul, campur dan ayak. Kemudian kita guna untuk tanam. Jadi pokok bidara ni memerlukan saliran air yang baik. Bila kita dah guna medium ni untuk tanaman dan kita siram air, jadi air tu dia akan turun ke bawah lah. Dia akan serap dan pergi ke semua akar. Itu adalah tanah yang terbaik lah. Jangan kita menggunakan tanah yang padat, di mana bila kita siram air tu bertakung. Air tu bertakung, dia tak turun pun ke bawah. Bila tanah padat, pokok pun tak dapat tumbuh dengan baik. Okey. Info lain tapi penting juga bagi pokok bidara ni adalah mengenai cara penjagaan yang jantan dan betina. Okey. Kalau kita tengok perhatikan, yang dah besar ni, yang dah tinggi ni adalah pokok betina, bidara betina, dan yang kecil ni, yang masih rendah ni, berduri, ini adalah jantan. Tapi jantan ni dia boleh tumbuh lebih cepat berbanding betina, sebab yang akar di bawah ni adalah akar jantan, akar pokok jantan. Betina ni dia macam menumpang lah, macam ya cantuman lah, memang cantuman. Okey. Jadi yang jantan ni apabila kita tak kawal pertumbuhannya, yang betina ni boleh mati. Okey. Jadi cara untuk kita kawal adalah apabila yang jantan ni dah mula tinggi, dah mula naik, kita cantas. Apabila yang jantan ni dah mula naik, kita cantas. Itu kepada sesiapa yang nak bela betina. Okey. Tapi siapa yang nak fokus pada jantan, boleh biarkan sahaja yang jantan tu tumbuh naik tanpa perlu dicantas. Okey. Jadi di sini saya tunjukkan ya. Okey. Yang ni pokok bidara betina. Tengok ya, dia tinggi ya. Pokok bidara betina, dia dah keluarkan banyak buah. Memang banyak buah nampak ni. Okey, ni saya ketepikan dulu. Okey, banyak buah. Di mana buah ni rasa seperti buah apple. Okey, yang ni betina. Dan di sini ada jantan. Okey, yang jantan ni kita perlu kawal pertumbuhannya. Ni kita cantas tinggi, dia cantas, kita cantas. Kalau tidak, yang betina ni boleh mati. Okey, jadi ada juga sebelum ni beberapa buah yang kita dah tutup, tapi buah ni kita dah ambil sebab dah sesuai. Kita tutup daripada serangan serangga lah. Tapi yang ni tinggal dia punya pembalut dia sahaja. Sebab buah kita dah ambil. Yang ni buahnya cantik. Okey, berbalik semula kepada pasu tadi. Okey, kenapa kita menggunakan pasu plastik? Kerana pasu plastik ni memang sangat sesuai dan dia tidak panas. Tidak panas, jadi akar dalam dia tak panas berbanding dengan pasu tanah liat. Saya nak tekankan semula punca kenapa bidara mudah mati. Yang pertama, sebab mungkin pasu yang kita gunakan tu kurang sesuai. Kebiasaannya yang jenis tanah liat ada memang agak panas. Yang kedua adalah berkaitan dengan medium. Medium terlalu padat, kita menggunakan tanah biasa. Apabila kita siram, air bertakung. Itu maksudnya medium dia padat. Okay, jadi itu pun boleh menyebabkan pertumbuhan bidara terbantut ataupun kering sebab tak dapat nak serap air. Akar tak dapat nak serap air. Dan yang ketiga adalah sebab rakan-rakan membeli pokok bidara yang kahwin punya, yang cantuman punya, tetapi tidak membuka balutan di bawah. Kadang balutan tu tertanam di tanah. Dan kalau tak buka, dia memang mencerut. Bila mencerut, pokok tak dapat bertahan lama. Dan yang seterusnya, yang keempat adalah berkaitan dengan cantasan pokok. Kita tak kawal pertumbuhan pokok yang jantan. Dan apabila kita tak kawal, kita biarkan dia tinggi, jadi pokok betina tu mati. Sebab tu ada yang tanya kepada kami, kenapa dia nak tanam bidara yang berbuah, rasa seperti apple, tapi yang keluarnya adalah yang jantan, tak ada buah dan berduri. Jadi mungkin kat situ dia tidak kawal daripada segi pertumbuhan pokok bidara yang jantan.
Baik, jadi kepada rakan-rakan yang bertanya, adakah pokok bidara yang hampir mati ataupun yang dah mula kering, kita boleh rawat semula? Boleh. Jadi rakan-rakan yang mana menggunakan pasu jenis tanah liat, boleh tukar kepada pasu plastik. Dan yang mana menggunakan medium tanah sahaja, tanah tu kita boleh olah, gaulkan dengan sabut kelapa dan sekam padi bakar. Okay. Lepas tu cantas bahagian-bahagian dahan ataupun daun yang kering-kering supaya naik tunas baru. Dan kita kawal daripada segi air, baja, cahaya je lah. Cahaya senang, kita letak je direct bawah cahaya matahari. Air siraman baja AB, kita boleh 2 hari sekali. Dan kita baja dengan baja Milagro 2 minggu sekali. Itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Rakan-rakan jangan lupa like, komen, share dan subscribe supaya kita sama-sama dapat berbahagi manfaat dan kebaikan daripada video yang kami kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.